Selamat datang ke saluran kata gelap. Diharap Anda semua terhibur dengan rencana ini. Kata gelap. Hello, 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 hello. Ah, Selamat datang ke rancangan Anta Kelam bersama dengan saya, Inji Lu. Oke, macam mana hari Anda hari ini? Oke, saya doakan dan saya harap hari Anda pada hari ini uh, lebih, lebih elok daripada semalam. Oke? Ah, Diharap dan pesanan saya lah sebelum saya mula kerancangan ini, diharap kita semua patuhilah SOP yang telah disediakan. Sama-samalah kita bekerjasama untuk menurunkan jumlah jangkitan setiap hari yang saya tengok agak merisaukan lah kerana semakin meningkat, dan tapi tak heran dan tak mustahil untuk kita turunkan seperti dulu, supaya kita mampu hidup seperti dulu, atau paling tidak pun dalam norma baru yang lebih selesa daripada sekarang, tanpa rasa sebarang kekangan dan terkongkong. Okey? Aha. Okeylah, pada malam Sabtu ini merupakan hari perkongsian tempat atau benda seram, pelik, gaib dan ganjil yang ada di seputaran kita dan juga di dunia, yang telah saya cari di laman web, untuk saya ceritakan kembali kepada anda semua ya. Saya ceritakan kembali untuk anda semua, dan diharap semua ini mampu mampu menghiburkan anda semua, dan anggaplah semua ini hanyalah sekadar hiburan untuk anda, dan mungkin akan menambah sedikit informasi tentang pengetahuan anda. Okey? Jadi sebelum itu saya akan main montaj dulu, sebelum saya mula bercerita. Okey? Alright. Oke. Seperti yang anda tengok di sebelah ni. Kan? Pulau Hashima. Itulah tajuk perkongsian kita pada hari ini. Oke. Baiklah. Kali ini saya ingin membawa anda semua menjelajah sekali lagi ke negara matahari terbit, iaitu Jepun. Selepas kita bercerita serba sedikit tentang hutan bunuh diri, iaitu hutan Okigahara hari itu. Pada yang belum tengok, silakanlah. Okey, jemput-jemputlah tengok video yang saya telah buat hari itu. Itu kira macam episod bonus lah. Ahad lepas saya buat. Okey. Jadi sila-silakanlah tonton selepas ni nanti. Okey. Okey. Okey, setelah kita rokai hutan yang penuh mistik di Jepun, kini kita beralih pula ke sebuah pulau yang tak kurang hebatnya juga, dan telah menjadi tarikan pelancongan horor di Jepun, atau lebih tepat yang terletak di kawasan Nagasaki. Untuk pengetahuan para pendengar,
Uh, Nagasaki ini adalah di mana bom nuklear kedua yang beri julukan Batman telah digugurkan pada tanggal 9 Ogos 1945. Itu fakta sejarah sedikit ya. Pulau yang saya maksudkan ini adalah Pulau Shima. Pulau ini biasanya digelar dengan Genkan-jima, yang bermaksud Genkan ini bermaksud kapal perang. Jima berbawa maksud pulau. Ia dipanggil sebagai Pulau Kapal Perang. Ia terletak di kawasan timur Asia Timur dan jadi salah satu merupakan salah satu daripada 505 buah pulau yang berada di dalam negara Jepun. Jarak pulau ni dari tanah besar iaitu Nagasaki ataupun yang terdekat dengannya adalah itu Takashima, 15 kilometer, kira 9 batu lah dari Nagasaki. Dia mendapat nama Nakajima kerana bentuk pulau ini kalau kita lihat daripada air, dari paras air lah. Bentuknya seakan-akan sebuah kapal tempur yang dimiliki oleh pihak Jepun itu yang diberi nama Tosa. Namun kini ia lebih dikenali dengan orang yang berbeza. Tahu dah? Tahu? Tu. Alright. Oke, sini saya ingin kupas sedikit sejarah Pulau Hashim. Pada tahun 1890, pulau ini telah dibeli oleh sebuah syarikat yang syarikat itu ternama sampai sekarang. Iaitu cuba teka. Tak apalah. Syarikat itu bernama Mitsubishi. Yang ada pakai Triton sekarang tu, itulah dia. Bagi tujuan untuk pelombongan arang batu yang terdapat di bawah laut dalam kawasan pulau tersebut. Namun sayang sekali pulau ini telah ditinggalkan sepenuhnya pada tahun 1974. Tapi antara bangunan yang kini menjadi ikonik di pulau tersebut adalah pangsa puri yang mewah, tembok konkrit yang megah, sehingga kini masih utuh menjadi tarikan para pelancong yang ingin mengetahui kisah-kisah yang ada di Pulau Hashima. Dan untuk pengetahuan lagi, tahun 2005 pulau ini telah dipertanggungjawabkan ke pentadbiran Takashima pada masa itu untuk segala proses pentadbiran, baik pemulihan dan macam-macam lagi lah. Pada masa itu pada tahun 2005, atas dasar pembangunan yang ada pada zaman itu permintaan untuk arang batu amat tinggi. Ini kerana pada masa itu kerajaan Jepun telah ini saya nak potong sekejap. Saya nak masuk ke sejarah sikit. Tak sabar, jangan mengantuk. Kerajaan Jepun telah memulakan dasar kerajaan Meiji yang memfokuskan untuk memodenkan negara Jepun ke tahap yang optimal. Ia berlaku sekitar tahun 1873 hingga 1878 di bawah pemangku, dan selepas itu dia menjadi menteri penuh, menteri perusahaan, iaitu Ito Hirobumi. Ito Hirobumi. Nama dia.
Tinggalkan sikit lah. Okey, cukup takut nanti mengantuk pula. Semua nanti aduh hai. Tempat sejarah ni memang semua mengantuk kan. Okey. Kita balik ya, balik ke pulau balik. Okey. Ah, Banyak pembangunan telah dibuat di pulau itu seperti yang saya cakap tadi lah. Semasa ia di bawah visi. Di antaranya adalah tembok konkrit yang saya cakap tadi yang tingginya 9 tingkat bangunan. Oh, tinggi tu. Dan apa lagi dan beberapa buah blok yang telah didirikan untuk dijadikan penempatan para pekerja. Semua bahan ini telah ditempah khas oleh Mitsubishi Material pada masa itu untuk mengelakkan ancaman daripada kerosakan olah ribut taufan. Sebab pulau ini dia menjadi ancaman utama, menjadi ancaman uh, ancaman untuk ribut. Pulau kan dah lah kecil, kan? Okay. Pada tahun 1959, populasi di pulau ini telah mencapai ke kemuncaknya iaitu 5,259 orang penduduk dan ketupatannya adalah 835 per hektar. Banyak tu, padat tu. Namun begitu, saat kegembilangan untuk apa tu? Ni kan, untuk kegembilangan mereka semuanya darlah. Namun begitu, saat kegembilangan Hiroshima mulai pudar apabila tahun 1960-an petroleum mula diminati untuk menggantikan karang batu. Maka pada masa itu banyak syarikat-syarikat perombongan gulung tikar dan Pulau Hashima tidak terkecuali terkena tempiasnya dan juga turut tutup pada tahun 1974. Pada tahun 2009 atau lebih tepat 22 April, pulau ini dibuka kembali setelah lebih 35 tahun dan kini ia dapat nama baru. Nama baru itu adalah Pulau Hantu. Macam-macam kan. Dan sekarang pulau ini mempunyai daya tarik. Betul? Ia diminati kerana struktur bangunannya yang unik dan tidak tersentuh oleh waktu dalam zaman Taisho hinggalah ke zaman Showa. Meskipun begitu, banyak juga bangunan seperti yang saya kongsi di sini ya. Banyak bangunan yang dah uzur dan mula roboh. Inilah Persepuri tadi. Dia dah cakap tu siap ada kolam lagi ni. Berapa besar ni? Pulau ni masih under Mitsubishi hingga tahun 2002 tau. Hingga 2002 dan sepanjang masa itulah Mitsubishi menjaga pulau ini dengan sebaiknya lah. Sehinggalah selepas tahun 2002 ia diambil alih oleh pihak Jepun kembali dan serahkan bawah daerah Kashima untuk dilenggara. Sebelum pembukaannya pada tahun 2009, kerajaan Jepun telah mengeluarkan perbelanjaan yang agak tinggi untuk membaik pulih bangunan-bangunan yang ada di sini supaya ia selamat untuk dikunjungi para pengunjung yang berminat untuk datang dan melihat sendiri
apa yang ada di pulau. Oke, ini saya nak masukkan secara kelam dan kelam sikit lah. Tenaga kerja paksa yang ada di pulau ini merupakan tahanan perang pada masa itu. Pada masa itu adalah Perang Dunia Kedua lah. Mereka dijangka terdiri daripada orang Korea dan juga orang China. Mereka telah diperlakukan dengan tidak wajar pada masa itu demi memenuhi permintaan arang batu yang tengah melonjak. Tengah melonjak pada ketika itu. Maka tidak heranlah banyak nyawa yang terkorban di situ kerana tidak mampu bertahan, dikerah, kerah untuk kerja lebih masa atau kerja secara paksa. Di orang sakit pun disuruh turun kerja, dah kerja 12 jam disuruh kerja 12 jam lagi, macam tu lah. Di atas kejadian silam inilah telah membangkitkan aura seram dan mistik di pulau ini. Ramai kumpulan paranormal menjalankan uji nyali di pulau ini untuk merasa sendiri keangkeran pulau ini. Pada para pengunjung yang datang juga dinasihatkan untuk menjaga pertuturan dan juga tingkah laku sepanjang berada di pulau tersebut. Pelbagai penampakan telah diakui oleh para kumpulan paranormal ini dan juga pengunjung yang telah berjaya menjejakkan kaki mereka ke pulau itu tersebut. Jika anda para penonton saya berminat untuk mengetahui sisi seramnya, anda boleh tengoklah dalam apa tu ada di YouTube, Google ada, memang ada sedikit perkongsian lah untuk daripada part yang seram ini kan. Okay, anda boleh tengoklah sendiri nanti ya. Kini pulau ini telah dijadikan salah satu tapak warisan oleh UNESCO, walaupun sempat ditentang hebat oleh kerajaan Korea dan China pada masa itu kerana sejarah hitam berdarah sebalik pembunuhan Jepun. Kini pulau ini hanya tinggal saksi bisu pada sebuah kemajuan yang berlatar belakangkan kekejaman suatu masa dulu. Okey, kita tinggalkan cerita yang seram. Seram lah tapi cerita macam kelam sikit lah. Okey, yang kelam ni kita masuk ke bahagian masa kini lah. Okey. Kenapa saya letak gambar ni? Untuk pengetahuan anda semua, ini sedikit maklumat tambahan. Okey. Filem James Bond yang bertajuk Skyfall yang telah ditayangkan pada tahun 2012 telah membuat penggambaran pulau ini. Selain daripada Skyfall, Hashima Project yang telah ditayangkan pada tahun 2013 juga berkait rapat juga memfokuskan tentang tempat ini. Okey, dan yang paling terbaru lah kisah yang betul-betul menjerumus ke pulau ini, iaitu saya rasa anda tahulah yang bertajuk Battleship Island. Ini cerita Korea ni yang telah ditayangkan pada tahun 2017. Ini semua memang di antara 3 cerita lah yang saya jumpa yang ada berkait rapat dengan pulau ini. Okay. Walau sekejam mana atau sekelam mana pun sejarah di pulau itu, ia hanyalah sejarah
yang tinggal sejarah. Masyarakat kini belum menghargainya supaya menjadi sejebis sejarah yang mewarnai lanskap negara Jepun. Baiklah, sekian Kanta Kelam. Salut. Ya. Oke, gimana semua? Harap Anda semua puas hati lah ya. Oke, puas hati dengan pengungsian saya pada ini tentang Pulau Hashima atau lebih dikenali dengan nama Pulau Hantu. Ya, oke. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, pulau ini sekarang memang tak berpenghuni. Yang ada pun hanyalah pelancong yang datang lagi dan para kru paranormal yang ingin membuat Hey Google, stop. Tengok Google pula yang jawab. Maafkan saya. Aduh, si Google ni dia pula nak masuk YouTube lah tu juga. Tak cakap apa-apa pun dia jawab. Okeylah. Mana tadi? Pulau ni memang tak ada penghuni lah, cuma orang yang datang, cuma pengunjung, pelancong saja. Yang tinggal dekat pulau tu memang tak ada lah. Okey. Akhir kata, maaf jika ada tersilap kata dan cara sepanjang dan saya pada malam ini ya. Anggaplah semuanya sekadar hiburan dan jalankanlah kajian Anda sendiri untuk kajian. Okey. Tetap patuhi SOP. Kita masih jauh untuk menang, tapi tak mustahil untuk menang. Dan saran kita adalah di bawah 4K kan kita mampu itu. Dan dia kata stay safe. Salam Kanta Kelam dari saya NG. Salut. Terima kasih dalam membina saluran kata. Harap semuanya terhibur dengan pengungsian yang telah disampaikan. Kerana semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.